Ini mau pakai ya? Kenapa? Pakai apa? Apa masalah? Oh, bukan. Hari-hari ada masalah main mengadu. Tak ada apa. Ya. Taklah. Tadi Tidak ada masuk biasa tadi. gitu. Masuk tadi. Duk cakap tu cakap ni apa mau? Apa masalah? Apa? Tadi aku tanya lagi itu pendaftaran. Dia kata kalau lah misal kata hilang 2 kali. Aku suruh dia cek berapa kali aku hilang. Yang dulu tu sudah dia padam. Kenapa? Yang dulu hilang itu tak apa. Sudah hilang semua. 3 kali atau 4 kali aku hilang, 5 kali. Dia buang semua. Sebab tak ada ni bau punya lagi. Masuk 2 kali lah. Dia kata kalau ini ya sekali hilang ni yang ini lah aku katakan. Saya katalah saya tak beritahu lah hilang. Saya tak beritahu lah ada lagi di balai. Siapa pula kalau hilang kak contoh macam mana? Dia kira 262. 39. Orang kena bayar. Kalau di balik pulau mau 1 minggu dia bilang. Hantarnya kat mana? Masa aku jalan tadi jalan kaki tu lah limpas pendaftaran tu. Berhenti tanya. Aku tanya dulu Limpas. Dia kata Limpas ni lalu. Kalau Bahasa sama juga. kalau di Jos Aku kalau lipas takut. Geli. lipas. Aku lipas aku ah. Betul ya? Geli. Sama lipas. Limpas. Limpas tahu, limpas lalu. Aku dah tahu. Anglia. Kalau Georgetown setengah jam dia kata. Boleh kurang lagi dia kata. Cik, sambung lagi. Boleh kurang lagi. Sini 236. Habis tu sana boleh kurang lagi. Dah 100 berapa. Saya tak tahu lah. Pergi tanya sana dia bilang. Oh macam tu. Sebenarnya kak bukan. Memang saya mula-mula report. Saya tak tahu lagi hilang saya ingat. Saya tengok ada di balai. Tak jadi hilang. Oh macam tu. Saya nak tanya dia. Dia abang macam tu. Macam tu lah cerita dia. Okey itu siapa kak. Okey makasih. Hilang tu. Aduh kok. Dia ingat cerita dia tu. Hari ni ada baca paper tak? Macam mana? Tak ada baca paper? Ada apa berita tu? Ada berita top lah hari ni. Berita hangatnya. Panas. Paper apa? Panas sampai teluk-teluk. Apa punya paper? Berita dia apa? Hari ni Najib kena penjara. Najib? Sudah penjara? Masuk dalam dah? Hari ni heboh satu Malaysia. Bukan hari ni saja. Kemarin dulu. Hari dia bicara 2 hari. Kemarin dulu. Sampailah kemarin petang. Dia dah kesalahan. dah disabitkan kesalahan lah. Apa? Kesalahan. Dia punya kesalahan 3 tuduhan. Pecah amanah, jenayah CBT. 3 tuduhan pengubahan wang haram. Lepas tu satu lagi tuduhan salah guna kuasa membabitkan dana SRC. Tak faham juga apa tu. Tak tahu. Membabitkan SRC itu apa? Dia apa ni? Menyeleweng. Menyeleweng. Aku tengok jadi lidah aku betul belik. Benda tu sama sebut dah. Benda tu semua tu. Dia dituduh menyeleweng. Dia kena lagi ya. Menyeleweng. Dituduh menyeleweng. Apa punya lidah ni? Dia dituduh Lelong ni. Lelong. Dia tertuduh atas penyelewengan lah. Duit dana SRC. Duit Dana SRC. SRC tu apa? SRC ni pertubuhan syarikat. SRC Holding International. 42 juta duit. Dia seleweng. Songlap lah masuk akaun. Ambil. Tipu lah. Yang tu tertuduh. Dituduh.
Dia sebagai yang tertuduh lah, dituduh. Oh, dituduh. Dituduh maknanya mahkamah ni lah, mahkamah dah putuskan dia bersalah dan dia kena penjara 12 tahun serta 210 juta Jamin. Dia kena bayar denda. Jamin tak boleh ya? Denda 210 juta. Denda. Allah, dia kaya. Dia kaya. Yang ni mahkamah persekutuan yang putuskan dia punya apa ni? Hukuman. Betul-betul mahkamah tertinggi lah. Betul kan? Mahkamah tertinggi. Kisahnya. Kemarin petang, Betul pukul ya? 5.56 petang. Kalau betul, kalau dia masuk dah dalam. Dah masuk dalam lah. Di Banyak penjara. lawyer dia pakai. Banyak lawyer dia pakai. Tak menang. Tak boleh juga. Dia sekarang ada di dalam. Sampai dia nak apa ni, import lawyer dari luar. Lawyer UK punya lawyer. Oh, law UK lagi. Lawyer diraja. Diraja. Oh, UK punya. Pun mahkamah tak benarkan. tak benar juga. Mahkamah tak Kenapa? benarkan. Sebab dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia dah banyak kali tukar lawyer. Lepas itu dia ada tempoh-tempoh dia. Mungkin Malaysia siap kot lawyer tu. Yang ni kes dah lama dah. Kes ni mula dari kes 1MDB. Lama dah. 1MDB dulu yang syarikat kerajaannya yang kata dia ada tertuduh lah. Yang dia kata dia tertuduh lah masa tu. Lepas tu kes ni ditolak tunda sampailah hari ni. Sampailah kemarin petang dan dia dituduh lah. Dia dituduh bersalah pada 24 Ogos kemarin. Siap. Ada pukul 6. Habis ni bicara tu ada lagi ya? Nanti bicara tu masih lagi. Dah. Habis dah? Dah. Tak boleh bicara dah? Yang tarik lain? Kes tutup lah. Oh, dia duduk terus sampai berapa tahun? 12 tahun? 12 tahun. Terus kan? 12 tahun dia kena penjara. Allah, tak boleh dah bicara lagi lah. Dia tak dibenarkan UK semua ambil lawyer semua, tak boleh lah. Tak ada dah. Habis dah dia punya kes. Dah diputuskan. Bukan dia kena. Betul kan saya dah tahu lah kalau macam tu. Tak baca paper Kalau macam tu kau rasa betul ke tu lah? Aku pun tak pastilah. Kalau kata dia tidak bersalah lah, tetapi kerajaan kita bukan majoriti lah, kerajaan kita mengeluarkan hukuman sedemikian zolim lah bagiku. Jatuh dia dizalimi lah. Kalau betul-betul dia tak buat Bukti benda tu. ada bukti dia dah. Bukti ada bukti. Ada? Ada bukti. Mahkamah tuduh berdasarkan bukti. Bukti yang ada. Ada bukti. Dia tunjuk lah. Tentu susah lah dia melawan. Ada bukti. Then kalau kata dia bersalah, menurut aku tak wajar lah. Tak wajar kerajaan bagi 12 tahun penjara. Allah, buta dia kena. Sedangkan rakyat-rakyat biasa pun majoriti salah kecil-kecil pun sampai penjara lebih 12 tahun. Lepas tu macam dia, kita pun tahu dia kaya. Dia ada duit, family dia pun loaded. Jadi 210 juta tu tak ada apalah. Dia boleh bayar. Yang wajarnya denda yang mesti dikenakan ke atas dia jika betul-betul dia ni bersalah. Lucukkan kerakyatan. Buang negara. Buang negara? Penjara. Tetap penjara. Buang kerakyatan. Yang pertama. Yang kedua, sita semua harta dia. Habis semua? Sita semua. Diambil semua? Yang berkenaan sita. Menurut akulah kalau dia betul-betul bersalah. Kalau dia tidak bersalah, jatuh zalim kerajaan. Jadi sekarang tu harta dia macam mana sekarang? Mana aku tahu, antanya dia lah. Aku piantar penjara Kajang. Oh, di Kajang? Kajang kah? Kajang? Kajang? Penjara Kajang. Kajang.
Tapi kalau dia masuk penjara pun bukannya teruk sangat. Penjara di dalam pun duduk. VVIP punya penjara lah. VVIP punya penjara macam Anwar Ibrahim. Sebab apa aku cakap macam tu kan? Satu, dia ni role model. Dia ni role model. Hantar role model. Tengok. Dia ni bekas Perdana Menteri. Bekas. Iyalah, sebelum ni kan dia Perdana Menteri Malaysia. Bila dah pilihan raya, dah parti lain menang, dia jadi bekas Perdana Menteri lah. Lepas tu sekarang Ismail Sabri kan, Perdana Menteri pula sekarang. Jadi dia bekas Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Kalau dia masuk sana ada ganti. Ya Allah, aku terkajak juga dia ni. Dia dah bekas Perdana Menteri dah. Bukan bidang kuasa dia lah. Kalau bidang kuasa dia, dia boleh lepas dah. Dia dah boleh lepas. Cerita dia tak boleh nak pusing-pusing lah. Kalau bidang kuasa dia boleh lah. Dia kata polis semua bawah dia, askar semua bawah dia. Dia boleh perintah suka-suka dia. Ni bukan bawah bidang dia lah. Kalau macam aku cakap, kalau kata dia bersalah, dia betul-betul bersalah, tidak sewajarnya diberi hukuman semata-mata 12 tahun. 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Yang tu menurut aku biasa-biasalah, tak wajar sangat. Yang sewajarnya lucutkan kerakyatan, penjara tetap penjara, sita semua harta. Sebab apa? Satu, dia role model. Dia ni inspirasi anak-anak muda sekarang. Betul tak? Yang kedua, dia pemimpin negara. Dia pemimpin. Dia pemimpin negara. Bagus dia pemimpin, saya tengok. Dia boleh buat. Dia pemimpin negara. Jadi tidak sewajarnya dia buat sedemikian. Kalau menurut Islam lah, menurut Islam, rasuah dosa besar bang. Ya, rasuah pecah amanah, dosa besar. Tambah pula dia pemimpin. Negara kita negara Islam. Satu, pemimpin dia mencemarkan nama negara lah. Mencemarkan nama negara. Malulah kalau negara-negara gigantau Indonesia terutamanya yang faham kita punya bahasa Thailand of course lah boleh kata 30% Thailand ni faham bahasa Melayu. Indonesia boleh dikatakan 100% Indonesia faham bahasa Melayu, bahasa kita. Macam berita dekat dia, negara dia, kita pun tahu. Sebab apa? Melalui sumber internet. Sekarang kita tahu macam-macam berita Indonesia hari ni. Indonesia ada kes-kes macam ni. Contoh. Lepas tu dia orang pun tahu juga kes Malaysia hari ni, Malaysia ada isu macam ni jadi. Jadi kalau macam benda macam ni, malulah menurut aku. Malu lah. Malu. Ya. Negara kita negara Islam, antara negara Islam yang majulah. Selain Indonesia, lepas tu negara-negara Saudi. Negara Saudi tak payah nak compare lah, memang dia maju ke depan lebih daripada kita. Brunei. Brunei ya. Brunei negara Islam. Kita ni di antara negara yang masyhur lah juga di antara negara Islam. Tidak sewajarnya lah menurut aku benda ni terjadi. Tu. Dia semua kuasa Tuhan. Najib macam aku tak percaya. Ada orang happy padam muka orang cakap. Ni lah. Jadi macam ni. Aku tengok macam-macam lah. Macam-macam orang punya komentar, orang komen. Padam muka apa. Dulu waktu jadi Perdana Menteri tak gunakan apa ni kuasa dengan baik. Sonlap duit ni apa semua. Bagi aku tak patutlah kita menghukum sedemikian.
Kita nak kena caci maki dia, kita nak ni sebab kita tak tahu status yang betul. Kita tak tahu. Memang mahkamah dah putuskan. Bukan aku nak backup Najib. Bukan aku nak backup Najib. Najib keluar nanti pun bukan dia panggil aku. Betul. Bukan aku nak backup Najib. Tak sepatutnya kita, terutamanya orang Islam lah, aku siapa-siapalah orang Islam, kita bergembira di atas duka cita ataupun kesedihan sesama kita juga Islam. Macam dia percaya lagi dia Allah Ta'ala Tuhan dia. Walaupun dia buat sedemikian, dia buat kesalahan rasuah. Yang itu nafsu dia. Kita pada nafsu tu ya. Nafsu kita. Yang tu serakah orang panggil. Yang tu dia serakah, dia tak cukup sikit, dia ambil lagi. Tak cukup. Betul tak? Setan menguasai diri dia. Benda tu pun kita tahu. Kita tahu dalam Islam. Benda tu. Jadi tak wajarlah bagi aku kita bergembira di atas kesedihan dia, duka cita dia. Satu sebab status kita pun tak tahu status benar. Mungkin dia bersalah, mungkin dia tidak bersalah. Yang tu dia sendiri yang tahu dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Tapi mahkamah dunia putuskan, mahkamah persekutuan dah beritahu yang dia didapati bersalah. Tengok macam tu berita kalau anda dapat offer jadi ahli politik amak. Politik mah Amak jadi ahli politik. Politik dia mau kena tahu. Yalah, kalau kata anda dapat offer. Anda dapat offer Roni. Aku nak push 2-3 tahun ni jadi wakil rakyat air hitam Pulau Pinang. Wakil rakyat tak mau tak. Apa sebab? Tak lagi saya tak tahu juga. Nanti bila buat nanti takut salah jadi macam nanti kena. Jangan ludah aku. Tak. Sampai atas belakang ludah. Cakap-cakap je lah. Cakap-cakap je lah, jangan ludah. Tahu apa main ludah-ludah. Takut nanti jadi macam dia. Itu ya. Bila sudah dengar cerita macam tu, nafsu kan kata tadi tu, cerita tu. Itu nak tengok tak cukup. Jadi macam tu nanti. Politik yang main. Boleh jadi pemimpin tau. Ada bakat. Ada bakat jadi pemimpin ni. Tak aku bakat apa macam mana tu. Jalan sikit tunjuk. Betul. Dia ada bakat jadi pemimpin kanak-kanak melintas jalan. Pimpin kanak-kanak lintas jalan. Pegang. Ada pergi jalan depan sekolah tu pegang apa ni? Nak minta jalan raya berhenti. Berhenti. Macam seperti tu buat tu tepi jalan jadi saya tengok tu. Ada. Nak balik sekolah tu. Kalau security tu buat dia saya tengok. Saya duduk lembah kalau diberi peluang lah. Kalau diberi peluang jadi pemimpin antara dua. 30% kata ya, 70% kata tidak. Kenapa tidak? 30% kata ya. Kenapa tu? Sebab apa 30%? Ya. 30%. Satu, untuk membela anak bangsa lah. Antaranya yang tertindas lah. Yang kedua, peluang aku untuk aku kemukakan idea-idea, isu-isu yang patut kerajaan tahu. Kerajaan tahu macam mana tu? Tahu macam rakyat menderita, rakyat susah. Lepas tu idea-idea ke depan apa yang patut kita buat untuk menangani isu-isu semasa ni. Yang ketiga, berkenaan
kemungkaran yang terjadi. Kemungkaran yang terjadi. Jadi apa masalah? Ingat nak jadi pemimpin senang. Itu yang saya cakap tadi tu. Takut. Hantar takut sebab apa? Aku takut. Takut jadi macam Najib tu. Bukan. Tadi tu saya cakap tu. Dia pemimpin itu pun saya surat. Aku takut pada diri sendiri. Takut pada orang nak bunuh. Bukan. Orang nak bunuh tak apa, bunuh. Kalau kata aku betul, mati dalam keadaan beriman lah. Kadang selalu macam tu lah terjadi. Kalau orang nak bunuh, bunuh lah. Aku tak takut. Macam tu. Yang aku takut diri aku jadi macam serakah. Tahu tak? Sedekah. Serakah. Apa tu? Rabung mata. Tengok bajet masuk, bajet tu masuk, bajet ni masuk. Aku takut aku jadi pemimpin tidak adil. Pemimpin berat sebelah. Masuk saku sendiri. Duit masuk saku sendiri. Pecah amanah. Simpan Aku lah. takut aku pecah amanah. Mudah terhasut. Aku takut aku bukan mengeluarkan rakyat dari beban, menambahkan lagi beban kat atas rakyat. Dengan apa? Itulah. Masuk saku sendiri. Tapi sekarang orang dia saku tu, kalau dia takut Yang dia tu. rasuah punya lain masalah. Yang kedua, aku takut ni nak jawab. Tuhan lah. Nak jawab nanti. Lah ni kata aku pemimpin juga, pemimpin rumah tangga. Aku nak jawab depan Tuhan nanti. Tuhan tanya. Tuhan tanya berkenaan dengan keluarga aku. Aku dan keluarga aku. Sebab tu dari Islam, Nabi kata apa kat kita? Nabi kata apa? Ada satu kisah. Ya Allah. Nabi beritahu dekat sahabat. Mereka yang paling kaya, mereka yang paling banyak harta, paling lambat dihisap, diperhitungkan di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Paling belakang sekali. Tu kiamat tu, hari kiamat ah. Paling belakang sekali. Sebab apa? Sebab nak kira satu-satu harta. Satu-satu harta dah. Apa yang dia perbuat dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Itu. Sama juga dengan pemimpin. Dia kena ni persoalkan. Yang ni kenapa makcik ni hang tak buat? Hang tak tolong. Kenapa pakcik ni hang tak tolong? Kenapa ni? Sedangkan zaman tu hang memerintah, bidang kuasa hang patut bantu dia orang. Dewan Parlimen. Bantu ah. Patut bantu ah. Patut bantu. Kenapa hang tak bantu? Macam tu. Sebut tadi ada satu cerita lah. Satu cerita ni Abdul Rahman bin Auf dengan Nabi SAW. Abdul Rahman, dia antara sahabat Nabi yang terkaya di Mekah. Terkaya. Aset dia tak payah kata lah. Perang, berapa banyak kuda dia buat keluar. Unta lagi dia buat keluar. Unta. Makin banyak dia keluar untuk jihad, makin banyak dia keluar, dia bersedekah, lagi banyak masuk Pahala Allah Ta'ala bagi. Bukan pahala. setakat pahala. Harta dunia Allah Ta'ala tambah-tambah lagi kat dia. Ni Abdul Rahman. Dia role model yang kita patut jadikan inspirasi, ilham untuk, kalau kata orang berniaga lah, orang berniaga, dia Sayyidatina Khadijah. Itu antara pemimpin-pemimpin Islam lah, orang-orang yang terkemuka dalam Islam yang kita patut jadikan role model. Bukan orang Cina Mak Saleh si pencau ke apa. Dia tahu you usah. Sahabat-sahabat Nabi ni, antara sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ni Abdul Rahman lah. Jadi diorang ni orang tawaduk. Orang tawaduk memang benda-benda macam ni dia macam apa ni? Terus terbayang. Terbayang. Uish, takut. Bukan takut biasa-biasa, memang takut. Sehingga
Ketika zaman dia tu ada wabah yang terjadi di Syria kalau tak silap aku. Syria ada wabah. Wabah ni dia macam penyakit kusta. Kusta. Macam penyakit kusta. Sakit kulit. Oh, gatai lah. Bukan gatal saja. Gugur kulit. Koyak-koyak gugur. berkoyak, terkoyak ni kulit dia apa ni. Macam kusta. Tahu sakit kusta? Sakit kusta ni kalau tak rawat matilah. Kulit AIDS, dia. tahu AIDS? Tahu. Itu kusta lah. Bukan kusta tu lebih kurang. Lebih kurang lah. Dia Itu? penyakit kulit. Then Tahu. Raja Syria, raja belah sana, raja tu cakap dia punya ubat dia adalah tamar-tamar yang busuk. Busuk. Taman-taman yang busuk. Tamar, tahu tamar? Taman tahu. Kurma. Tahu kurma. Kurma. Allah, cetek sangat pemikiran ni. Tamar tak tahu. Kurma aku tahu. Tamar. Bahasa apa tu Arab apa? Tanya budak sekolah rendah, budak sekolah rendah tahu. Tamar ni. Kurma. Ubat dia kurma yang busuk. Jadi dia orang datang ke Mekah time tu. Rombongan dari Syria. Rombongan kerajaan lah. Datang ke Mekah nak beli kurma busuk. Kurma busuk. Tamar. Aku dah skip lah ni. Nak beli Aku rasa aku dah skip lah cerita dia. Kurma busuk. Tak apalah. Datanglah rombongan tu. Dalam masa sama, dalam masa sama, kejadian yang terjadi di Mekah ni, di Mekah, kurma dia orang banyak rosak. Rosak. Kurma dia orang ni banyak rosak. Itu yang busuk tu. Rosak. Rosak busuk lah. Ya. Kurma dia orang banyak rosak. Jadi dia orang ni rasa rugi. Rugilah orang Mekah rasa. Awak lah kurma tak jadi tahun ni. Kebetulan kurma Abdul Rahman bin Auf ni elok. Abdul Rahman bin Auf kata ganti dengan kurma dia. Ganti dengan kurma dia. Dia beli lagi kurma yang busuk. No. Dia beli berimpun banyak ni. Sampai duit dia tak ada dah. Duit dia tak ada. Terlampau banyak dia beli. Selamat dia kata. Tuhan tanya nanti dia boleh jawab dah. Sebab apa? Kurma duit dia habis. Dia bantu orang susah. Dia bantu orang susah. Jadi dia miskin lah. Dia miskin. Cepatlah dia punya perhitungan di hari kiamat esok ni. Dia duduk fikir macam tu selamat. Kemudian sampailah rombongan dari Syria tadi. Sampai rombongan dari Syria tanya kurma busuk. Nak beli kurma busuk. Kurma dah rosak dah. Lepas tu dia orang cakap tak ada dah. Saya dah jual dah dekat Abdul Rahman. Dia kata Abdul Rahman beli kurma kami. Dia beli dengan harga mahal. Abdul Rahman beli, bukan harga biasa. Berapa? Itulah kurma mana aku tahu duit zaman tu. Dia tanya aku berapa duit. Mana aku tahu duit zaman tu. Ya. Dia pun beli lah. Dia beli. Dia beli. Abdul Rahman beli dengan harga lebih lah pada tu. Tak mau bagi apa ni orang Mekah ni rugi. Sampailah dia papa ke dana. Tak ada apa ni. Dia tak ada apa dah Abdul Rahman. Sampai rombongan dari Syria, sampai rombongan dari Syria ni. Kerajaan nak beli kurma busuk dari Mekah. Lepas tu kemudian sampailah rombongan dari Syam ni ke pasar Mekah. Dan dia punya menteri tanya. Dia punya menteri lah, rombongan kerajaan ni. Dia tanya, kat mana ada jual kurma busuk? Kami nak beli. Dekat kami tak ada dah. Dia kata, depa pasar tu kata. Dekat kami tak ada dah, kami dah jual dekat Abdul Rahman. Dia kata, Abdul Rahman. Jadi Abdul Rahman ni kat rumah dah senang hati dah. Lega. Jadi orang miskin.
ingat dapat ikut jejak Rasulullah lah. Rasulullah Nabi kita pun orang miskin. Lepas tu rombongan ni pun pergilah kat Umar Abdul Rahman. Bagi tahu sekian-sekian raja nak beli kurma busuk. Dengan harga 2 kali ganda dari harga dia beli. Berapa dia nak jual? Abdul Rahman nak jual, dia orang beli. Elok-elok nak miskin, jadi tambah kaya. Tambah kaya? Jadi tambah kaya. Elok-elok dia dah tak ada apa dah. Rombongan tu beli perhabis kurma dia, jadi tambah kaya dah. Tambah kaya. So, dia punya cerita apa ni kita boleh ambil? Nilai-nilai murni. Dia punya cerita ni macam ni lah. Nilai-nilai murni antara apa ni, kebaikan dalam cerita ni yang kita boleh ambil. Segala ketentuan, segala rezeki ke apa punca pendapatan, Allah Ta'ala dah atur. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, niat kita baik, kita tolong orang. Tanpa kita memberitahu orang tu sebab apa kita berbuat baik. Allah Ta'ala terima pahala kita tu, dah bagi ganjaran lagi. Dunia Allah Ta'ala balas, akhirat Allah Ta'ala balas. Dunia hari ni Allah Ta'ala bagi kat hang, katalah hari ni Allah Ta'ala bagi kat hang ni susah. Yang tu ujian. Ujian. Hang tahu tu ujian. Jadi hang mengeluh tak atas ujian tu? Mengeluh. Mengeluh hang tak dapat pahala. Hang dapat murka Allah lagi. Hang tak dapat pahala, tapi hang dapat murka Allah. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala uji lagi hang. Dia persoalan dia, kemarin hang main kat aku ada masalah. Hari ni hang main kat aku ada masalah. Lusa main kat aku ada masalah. Dia macam tu, berterusan ada masalah. Sebab apa? Sebab setiap kali hang dapat apa ni musibah, hang dapat ujian dari Allah Ta'ala, hang tak terima dengan ikhlas. Hang tak terima dengan ikhlas. Hang mentak lagi Allah. Hang merunguk. Yang aku perasan balik-balik dia celaka. Sikit-sikit celaka. Macam tadi dia kata apa ni, ada perempuan tu dia nak minta tolong dengan perempuan tu. Perempuan tu belah nak pergi ambil anak dia sekolah. Celaka dia kata. Yang tu tak bagus. Sentiasa bersangka baik dengan orang. Kita tak boleh apa ni, bila ujian datang kat kita, ni ujian lah. Ujian, tak kira musibah ke apa, kita kena terima. Pertama sekali kita kena terima ikhlas. Katalah ada kematian ahli keluarga, tak perlu nak ratak sangat menangis perlu, tapi jangan terlampau sangat. Sampai meraung-raung, tak perlu. Tak perlu. Ikhlas terima ujian Allah Ta'ala. Ada sebab dia. Yang pertama dah sampai ajar dia. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Betul tak? Tak kira lah manusia, jin, syaitan, Iblis. tak kira lah iblis ke, hayawan ke, tumbuh-tumbuhan ke, yang bernyawa akan mati. Itulah yang kita dunia ni sementara. Tu. Yang pertama. Yang kedua dalam apa ni, kehidupan seharian, rezeki. Rezeki Allah Ta'ala dah bagi. Betul tak? Rezeki Allah Ta'ala dah bagi. Ada kala makan sikit hari ni, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tu sikit baru. Ujian Allah Ta'ala bagi. Sama juga kes Najib ni ujian dia. Tadi pun saya ujian, saya mengeluh tadi. Najib ni ujian dia. Kakak tu. Ujian dia. Kalau dia terima ujian dia dengan ikhlas hati dia. Agak-agak Najib tengoklah kat penjara tu. Aku cerita ni. Ada TV. Dia boleh tengok. Ada TV. VIP punya. VIP ada TV. Tengok YouTube. Ada.
Dia terima dengan ikhlas. Ya. Satu, dia akan dapat pahala. Yang kedua, ni hukuman dunia Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi ni melalui manusia ni. Manusia menghukum kat dunia. Kafara orang panggil. Hukuman. Mak Saleh kata apa? What you give me, you get back. Apa yang awak bagi kat saya, awak dapat balik. Keep the chain lah. Tapi Keep the chain tu duit, itu ini lain ya. keep the chain. Lebih kurang ya. Yang tu Allah Ta'ala bagi. Yang tu dunia. Belum akhirat lagi. Jadi ikhlas. Terima je apa saja. Ujian yang kita dapat, terima apa saja. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Sebab semua dia dah atur. Sejak dari kita lahir. Belum kita lahir lagi, kita dalam rahim mak kita. Allah Ta'ala dah atur dah kita. Dia ni besar esok jadi apa? Umur dia 40 tahun jadi apa? Dia mati umur berapa? Allah Ta'ala dah atur dah. Dia dah tahu. Betul. Yang tu. Jadi kita tak perlu petikai lah. Tak perlu petikai apa-apa. Hari ni dia dapat musibah, dia dapat ujian. Kita pun tak tahu bila. Betul tak? Mungkin hari ni, mungkin esok, lusa kita dapat ujian lagi dari Allah Ta'ala. Ujian ni Allah Ta'ala nak bagi kita ingat kat dia je. Satu lah beritahu kat hang. Setiap ujian setiap ujian sabar. Allah Ta'ala dia nak suruh kita ingat dah. Hang muhasabahkan diri hang. Bila jadi apa-apa kat hang, ni Allah Ta'ala nak ingat. Hampir ambil semayang. Doa. Okay. Dia dah saya lah. Dah ni lah. Cukur lah. Mau pergi Mekah dah tu. Mekah tak pergi lagi. Orang pergi cukur pergi Mekah tu. Kat Haji lah. Kain putih tu dah kat atas. Kapal tu kan. Seringan-ringan ujian. Seberat-berat ujian, Nabi-Nabi je dapat. Nabi ya. Nabi, Rasul. Yang tu seberat-berat ujian lah. Kita seringan-ringan ujian kita akan dapat. Nabi. Allah Ta'ala bagi sikit lah. Sikit lah. 0.1%. Ya. Nabi dapat lebih 50% ujian. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bagi kat dia ujian. Banyak. Dalam rahim mak dia lagi. Dia duduk dalam rahim. Tak keluar lagi. Bapak dia meninggal. Alamak. Ujian dah. Awal-awal. Ujian dia keluar anak yatim. Awal-awal dalam susah tu. Dia keluar anak yatim. Lepas tu dia baru je nak membesar, mak dia meninggal. Ujian dia yang kedua. Dia lah berpisah jauh dengan mak dia. Allah Ta'ala uji. Dia lah berpisah jauh. Rindu mak dia, nak jumpa mak dia. Budak lagi time tu. Duduk dengan Halimatun Sa'diyah luar Mekah. Jangan-jangan sekali main jumpa mak dia. Dah jumpa nak duduk sekali, meninggal mak dia. Meninggal. Yang tu ujian dia yang kedua. Yang ketiga, yang kedua tadi berjauhan. Yang ketiga, ujian dia. Tiga. Sebab apa Allah Ta'ala uji dia? Allah Ta'ala tarik mak dia, Allah Ta'ala tarik pak dia. Lepas tu Allah Ta'ala tarik tok dia. Allah. Tok dia. Sebab apa? Ada jawapan tak? Dian. Ujian dia macam tu. Tapi sebab apa? Balik kepada Allah Ta'ala. Balik kepada Allah Ta'ala. Ujian yang dia dapat tu, sebab Allah Ta'ala tak mau. Bila dia besar nanti, mak, tolonglah mak. Abah tolonglah. Cik nak pakai duit ni. Dia tak mau. Dia nak, Allah Ta'ala nak, dia hanya minta dengan Allah Ta'ala. Ya Rab, ya Rab. Tak mau panggil mak pak. Tak mau panggil mak, tak mau panggil pak. Macam tu. Sebut Allah saja. Dia nak minta. Ya Rab, wahai Tuhan. Tak mau abi umi. Ana fulus. Fulus. Dia nak percaya dengan tu lah. Allah tu Maha Kuasa. Mau tak mau unta. Memang tak mau unta, mau pisir ya. Itu lah tu. Ya.
Penting dia. Ya. Yang tu. Dia tak mau bila ada mak minta duit. Bukan dia macam, bukan macam ada mak minta duit. Dari kecil sampai ketua. Dia minta pada Allah lah. Macam tu. Sebab Macam apa? Sebab kita juga akan buat begitu. Kita sudah ni, kita kurang lagi biar lebih lagi. Sebab apa? Allah sebaik-baik pemberi. Allah sebaik-baik pemberi. Allah segala-galanya tempat kita meminta. Yang tu. Yang tu. Dia nak kita buat macam tu, macam Nabi buat tu. Yang kita ni sekarang ni. Macam kita percaya pada Allah lah. Minta pada Allah lah. Tapi kita ni tak minta, kita minta pada mak kita. Yang tu pengajaran dari cerita-cerita. Apa yang kita boleh dapat. Sebab tu kita dituntut lah. Kita dituntut untuk belajar. Fardu Ain. Belajar ni. Fardu Ain ni dituntut belajar. Antaranya sirah-sirah lah. Sirah-sirah ni apa yang kita boleh dapat dari sirah. Nabi pun belajar sirah. Zaman Nabi tu, Nabi belajar sirah. Sirah apa? Sirah zaman Nabi Ismail. Sirah zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Musa. Allah Ta'ala cerita. Benda tu melalui Jibril Allah Ta'ala cerita. Apa yang jadi kepada Musa, apa yang jadi kepada Ibrahim, apa yang jadi kepada Ismail, Allah Ta'ala cerita. Sama dengan kita hari ni. Kita hari ni Allah Ta'ala udah utuh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tinggalkan kita sirah-sirah melalui hadis. Melalui hadis, melalui Al-Quran, untuk kita belajar, untuk kita faham, untuk kita jadikan apa ni konsep kehidupan kita lah. Jalan, untuk kita jalan. Betul tak? Betul. Faham. Afi dan Abah. La la la. Jadi la, macam la, mana? Macam mana surah tu? La 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 la. Tengok kamera. Afi dan Abah. Afi dan Abah. Nabi ujian. Ada bakat tak aku jadi ustaz? Ada. Ustaz. Boleh Kalau jadi ustaz. jadi YB? YB. Baby pun macam mana tadi kata takut tadi kata kalau aku kalau aku ceramah dekat apa ni tempat politik ada bakat. Boleh. Boleh pasal boleh bercakap. Undilah saya. Pilihan raya. Boleh dia mengundi? Boleh. Mengundi kat mana? Mengundi kat mana? Pilihan raya lah. Pilihan raya mengundi kat mana? Mengundi kat mana? Sabar. Di sini pun boleh ke? Yalah, ada daftar undi. Pernah daftar undi? Pernah mengundi? Dulu lah kita. Ni memang tak ada tanggungjawab lah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang tak bertanggungjawab. Aku mengundi. Mengundi ya? Sini Aku gelugu. Dia ikut IC kita. Dia ikut tempat semasa kita menetap. Kita daftar undi kat mana? Macam aku, alamat aku Relau. Alamat aku kat Relau. Di IC aku memang aku 03. Tapi alamat aku kat Relau. Aku dah menetap sini mau starting lah di Penang. Lebih 10 tahun. So masa aku daftar undi tu aku dah lebih 5 tahun kot aku kat Penang. Jadi dia kira aku duduk bermau starting di sini ya. Dia kira aku aku duduk di Relau, then dia atur aku punya tempat undi. Aku boleh pilih. Aku nak mengundi di Relau ataupun Gelugur ke. Dia boleh. Dia ada tiga tempat dia bagi. Aku kat mana aku nak pergi. Malaysia boleh, macam saya dah boleh, saya nak pergi Sabah. Saya kan nak pergi Sabah mengundi kalau saya. Sini tak boleh. Nak pergi Sabah mengundi. Sarawak ada PRNN. PRNN. Aku nak buka parti. Bukan parti. Parti. Kena mengundi ke? Botak Pejuang. Dia bukan Chin. Botak Pejuang. Dia kata dia punya bagi licin. Dia punya tim dalam Botak Pejuang ni Botak Pejuang ni ada Roni. Lepas tu
Ni dia dengan ni. Siapa ni? Deddy Corbuzier. Kenapa pakai ni? Kau ni ada Kenapa pakai spek botak? ada botak dari Pakai spek masa tu pun nampak cantik Mr. Bean. sikit. Oh, nampak sikit kalau pakai ni lah. Pakai lah spek. Pakai ke baru aku tengok Dah, macam cantik sikit. Oh, jadi pakai spek nak tengok. Macam Najib. Try pakai. Aku nak tengok. Yalah. Try pakai. Duk gelak. Pakai lah. Aku pakai, yang pakai lah. Lah spek lah. Pasal apa aku nak pakai? Oh. Apa nama dia ni? Gandhi. Mahagandhi. Oh, Mahagandhi. Udah Mahagandhi pula. Apa pakai spek tu? Mahagandhi. Mahagandhi tu apa tu? Aku tak biasa jumpa. Tak lah. Hang pakai spek tu. Pakai spek tu. Kalau dia pakai tu nampak macam mana? Hang kena cari spek bulat lah. Ha? Spek bulat. Kalau dia pakai jadi macam mana? Sama. Tak sama lain tu. Mana sama? Ha? Sama. Ha? Sama. Mana boleh sama? Sama. Apa punya handphone itu? Blur. Tak ada colour. Jadi blur. Apa dah ada TV ada colour? Handphone dah. Tengok. Rosak. Mahagandhi. Rosak. Tu. Ini pun rosak. Ha? Tak nampak blur. Blur tak apa. Ha? Sama. Nampak gelap. Sama. Sama. Gandhi ke tu? Sami India. Sami India. Kami India. Dia hitam, hang putih sikit. Dia lah. Aku tak pernah nampak. Tak tidur aku sambil India. Aku tak tahu. Tak pernah nampak aku sambil India ni. Sambil India macam mana? Kalau Sami Islam, ada juga. Sami Allah liman hamidah. Ada. Yang tu bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Faham bahasa Arab? Arab saya tak berapa pandai. Pandai? Susah mau belajar Arab ni. Pandai cakap Arab? Berapa lama boleh pandai kalau Arab? Pandai cakap tak Arab? Tak pandai aku. Tak pandai? Kalau Teruk sangat. Pandai cakap tak Arab? Diorang bilang itu makan Dia pandai cakap Arab? makan apa? Makan akala. Tak, dia pandai cakap Arab? Tak tahu. Hang tanya? Dia pandai? Hang tanya dia? Mana dia belajar? Hang tanya dia? Oh, betul ya? Arab. Macam mana boleh cakap Arab? Arab? Aku tanya, Ha? hang pandai tak cakap Arab? Tak pandai. Tak pandai? Arab? 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 Tu pandai? Oh. Itu boleh. Itu Arab ni macam mengaji Quran itu kan. Itu Arab juga kan. Najib. Kesian Najib. Kesian kat dia lah. Aku kesian macam tu lah. Dia pun tak tahu. Tuhan aku saya bukan tahu. penyokong dia. Dia dengan Allah saya tahu lah. Dia tahu dengan Allah tahu. Malu apa bosku? Dia punya kesalahan dia macam mana tu. Semua orang pun tak tahu. Dia tertidur. Biasa. Malu apa bosku? Ada tu slogan dia. Dia tarik anak muda, pandai dah. Nanti dia tengok dalam TV tu lah. Dia tengok muka you. Pandai. Dia tarik anak muda dengan slogan tu. Ramai anak muda yang ikut dah. Yang ikut dah, anak muda lah. Yang ikut dah pandai. Dia tarik dia antara ni lah kata. Benda kecil kita nampak, tapi dampak dia besar. Besar. Dampak dia besar. Antaranya slogan, malu apa bosku. Malu apa bosku. Malu apa bosku. 3 je. Slogan dia boleh Malu tarik apa ramai anak muda. Geng-geng motor ke apa ni apa semua. Sampai orang mengidolakan baju buh gambar dia. Lepas tu stiker buka motor, buka kereta, buka lori. Tengok kemarin depan mahkamah. Tengok depan mahkamah kemarin. Ni ada video-video dia pada depan mahkamah. Satu pintu mahkamah penuh dengan apa ni pengikut dia. Pengikut. Penyokong.
penyokong. Yang nak hak kebebasan kat atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Untuk First time aku sebut nama full. Najib. Tun Abdul Razak. Dia Perdana Menteri kedua Malaysia. Tun Abdul Razak yang dulu Ni jambatan tu. ni, jambatan ni dia rasmi ni, jambatan pertama. Yang dulu punya tu. Jambatan Sudah pertama mati Pulau dah. Pinang ni dia rasmi. Pak dah. Jambatan kedua ni dia rasmi, anak dah. Oh tu bapak dia lah itu. Bapak dia Tun Abdul Razak. Allah. Wah, aku tahu. Dulu tu sudah mati dia. Dia berkuasa tu. Baik. Tiba-tiba bunyi Shopee ni. Bapak dia. Shopee ada kat depan tu. Tua dah, bapak dia mati dah dulu. Tua dah. Panjang umur dia. Apa? Tu ada Abdul Razak tu. Dia tua dah. Mati je dah. Alah, tua dah dia mati dah. Tua dah mati dah. Umur dia panjang. Dia bukan mati muda. Dia dah. Itulah. Apa-apa pun kita jadikan. Kita jadikan. Dia bilang. Yang tu Tengku Abdul Rahman. Itu Tengku Abdul Rahman itu yang itu siapa lagi tu? Itu bukan bapak dia, itu yang Razak Lualan Tengku untuk Sultan Raja. Itu Raja. Itu lagi berkuasa. Yang paling tinggi. Dia nak kata merdeka tadi. Itu lagi yang berkuasa. Tapi itu Razak tu pun Najibnya bapa. Baru aku tahu. Aku tak tahu tu bapa dia. Razak. Najib kalau duduk sebelah hang tahu tak? Najib kalau duduk sebelah hang, nampak muda dia pada hang. Najib. Padahal umur hang lagi tua pada dia. Umur dia lagi tua pada hang. Dia 69. Najib. Dia 69 tahun. 69. 69 tahun. Hang baru 48. Sebab apa? Ni menurut fakta lah. Menurut fakta yang bukan auta. Orang laki-laki ni dia cepat stres berbanding orang perempuan. Sebab tu raut wajah dia cepat tua. Tua. Tak kira lah orang perempuan ke orang lelaki, kalau kata stres, selalu stres, muka dia Cepat tua. akan nampak raut wajah dia cepat tua. Sebab apa? Sebab macam tu. Balik-balik bagi keruk muka ni. Jadi gampang lah, senang. Indonesia kata gampang. Yang Senang berkedut. urat tu Saraf-saraf. Saraf-saraf cepat kendur. Yang tu faktor dia. Faktor nampak tua lah. tua. Yang tengok cermin, yang tak tengok cermin. Tak tengok cermin. Nampak macam Bila kita ni nampak tua, sepatutnya kita kena muhasabah diri. macam saya nampak macam tua ya. Nampak tua lah. Saya cermin. Nampak tak? Ni Kau pasal kau orang tengok sampai tua. sebulan lagi ni. Nampak. Tua Nampak sebulan lagi kain kapal ni. Betul-betul macam tua ni. Awak. TV ni. Orang tengok pun saya tak berapa pasal nampak macam tua. Tak perasan lah. Orang cakap tua tu saya pun angguk-angguk saya. Tapi saya tak nampak macam nampak tua. Sebab Bila saya tengok orang, saya nampak tua. Saya tengok orang nampak tua. orang macam ni orang tak sedar diri. Kan? Orang macam ni dia tak sedar diri. Dia dah tua tapi dia lagak macam orang muda. Okay. Uban pun banyak dah uban tu. Nampak? Uban lah. Uban banyak. Mereka janggut uban. Misai pun beruban. Gigi pun tak ada. Sebagai rakyat Malaysia yang berprihatin lah. Bersabar je lah. Boleh beritahu kat Datuk Seri Najib ni. Macam tu. Yang ni ujian lah. Ujian Allah Ta'ala bagi. Ada orang kata kafarah. Tapi menurut aku bukan kafarah. Yang ni ujian.
ujian untuk hang perbaiki kehidupan hang selepas ni. Hang perbaiki apa yang salah kat masa lepas tu, apa yang dah lepas tu salah, jangan ulang untuk di kemudian hari lah. Jadi apa-apa pun kita doa yang terbaik lah. Yang tu lah. So habis raya. Aku malas nak sembang banyak lah. Habis cuci cawan. So kita jumpa di next episode, next video bersama Nongkrong.